Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita kumpul lagi. InsyaAllah ini menyambung kelas pemimpin kita untuk lambat lambat ke rumah. Okey, kita insyaAllah sambung kelas pemimpin kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim yang mana kita sampai ke tadi itu last kali kita sampai last kali sampai itu kita habiskan kita habis dah berkenaan solat. Okey, last kali kita bincang itu adalah berkenaan dengan tajuk qiyam amalan qadar, qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Bab mengenai galakan bab targhib fi qiyam Ramadan wa lil qadri wa kaifatul qiyam. Bab berkenaan dengan penggalakan untuk qiyam Ramadan dan juga malam qadar serta cara yang kita kata panggil qiyam itu sendiri. Dan kita bincangkan tahun lepas bincangkan berkenaan dengan tajuk pahala atau ganjaran bagi orang yang qiyam Ramadan yang dinyatakan hadis tersebut bahawa akan diampunkan dosa telah lalu. Antara malam qadar pun sama juga. Kerana ia adalah bertepatan dengan tajuk kita panggil puasa yang sama juga, penghapusan bagi dosa-dosa telah lalu. Cuma ulama kita bincang itu bahawa diorang kebaikan mereka menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan hapuskan dosa yang kita pernah bincangkan dahulu adalah dosa-dosa kecil, adapun dosa besar perlukan kepada taubat. Kemudian dalam qiyam ni kita kata ada yang orang siapa malam qadar dan bertepatan dengan malam tersebut. Dia tak tetapkan malam mana, cuma para sahabat Nabi dan Nabi pernah qiyam dan diketahui malam ke berapa. Okey, kemudian Aisyah radhiyallahu anha ceritakan kita bincang tu bahawa Rasulullah SAW itu solat dalam masjid pada malam dan orang ramai solat bersama baginda. Kemudian hari berikutnya, kemudian kali ketiga atau keempat Aisyah kata Nabi tak keluar. Okey, pernah kisah tu berlaku, Nabi akan menimbangkan di fardu kat atas mereka qiyam Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu dulu berkata qiyam, siapa qiyam setahun maka dia pasti kena malam qadar. Jadi Ubay berkata dengan Allah yang dituhankan dia kata malam qadar ni dalam bulan Ramadan. Malam qadar dalam bulan Ramadan. Dan dia bersumpah tidak ada pengecualian. Tak ada insya-Allah. Tak kata insya-Allah. Dan dia kata aku benar-benar tahu malam manakah ia. Ia adalah malam yang Nabi SAW suruh kami bangun. Ia dan dia adalah malam pagi untuk 27. Malam 27 lah. Dan tanda dia adalah terbit matahari pada pagi tersebut, pada pagi hari berkenaan cerah, tidak ada sinar. Dia terang tapi tidak ada sinar, tak ada silau. Yang kuliah kita baca itu dan kita sebutkan juga berkenaan masalah yang dimaksudkan dengan qiyam berjemaah di masjid tu. Kita kata bahawa sebenarnya ikut kepada para ulama yang ada khilaf istilah keafdalan. Ikut kepada nas, Nabi kata afdal solat seorang itu adalah di rumah kecuali yang fardu. Kemudian bila masuk pada tajuk qiyam ni, qiyam Ramadan ni memang Nabi pernah qiyam tapi Nabi tinggalkan. Cuma zaman Umar lah, Umar jadikan imam tu satu saja. Okey. Baik. Hari ini kita akan baca masuk tajuk baru 104 bab fi kaifiyati solati Rasulullah SAW bil laili wa tabattulihi wa du'aihi. Bab fi kaifiyati solati Rasulullah SAW bil laili wa tabattulihi wa du'aihi. An Salsamiyah Wahid wa Khamsin an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma
annahu bata lailatan inda Maimunata ummul mukminin, annahu bata lailatan inda Maimunata ummul mukminin wa hiya khalatuhu qala fattaja'tu fi ardil wisadati wattaja'a Rasulullah wa ahluhu fi tuliha wattaja'a Rasulullah wa ahluhu fi tuliha fanama Rasulullah hatta intasafa al-lailu aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil istayqadha Rasulullah SAW faja'ala yamsahu an-nawma an wajhihi biyadihi thumma qara'a al-ashra al-ayati al-khawatima min surati al-imran thumma qama ila shannin mu'allaqatin fatawadda'a minha fa ahsana al-wudu'a thumma qama fa shalla qala ibn Abbas faqumtu wa sana'tu mithla ma sana'a Rasulullah SAW thumma dhahabtu faqumtu ila janbihi فوضع السلام يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى فيفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح زاد في رواية ثم عمد إلى شجب min ma'in fatawassaka wa tawadda'a wa asbagha al-wudu'a wa lam yuhrik min al-ma'i illa qalila thumma harrakani faqumtu wa fi ukhra faqumtu an yasarihi fa akhadha bi yadi فأدارني عن يمينه فتتامت صلاة رسول الله من الليل 13 ركعة فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعزم لي نورا وفي رواية وسبعا في التابوت فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذلك خصلتين وفي أخرى وفي لساني نورا وقال في آخره وجعل لي نورا
waj'al li nura wa fi ukhra waj'al li nura fi ukhra waj'al li nura wa Zaid 352 wa an Zaid bin Khalid al-Juhani wa an Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala la armuqanna Rasulullah salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lailata la armuqanna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lailata fa shalla rak'ataini khafifataini thumma shalla rak'ataini tawilataini thumma shalla rak'ataini tawilataini thumma shalla rak'ataini huma duna allataini qablahuma thumma shalla rak'ataini wa 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 huma duna allataini qablahuma Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kana yaqulu idza qama ila salati min jawfil layli Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'ukal haqqun wa jannatu haqqun wan naru haqqun was-sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li wa ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta wa fi riwayatin qayyimu makana qayyamu wa an Aisyah 354 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili iftataha salatahu Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadati anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim 355 wa an Ali bin Abi Thalib an radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila as-salati qala wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta
anta rabbi wa ana abduk, anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi faghfir li, zalamtu nafsi wa atraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a, zalamtu nafsi wa atraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, wahdini li ahsanil akhlaq, li ahsanil akhlaqi, wahdini li ahsanil akhlaqi, la yahdi li ahsaniha illa ant, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, wasrif anni sayyi'aha, fa innahu la yasrifu an sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, labbaika wa sa'daik, labbaika wa sa'daik, wal khairu kulluhu bi yadaik, wal khairu kulluhu fi yadaik, wasyarru laysa ilaik, wasyarru laysa ilaik, ana bika wa ilaika, ana bika wa ilaika, tabarakta wa ta'alaita, tabarakta wa ta'alaita, astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa idza raka'a qala, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a laka sam'i wa basari, khasha'a laka sam'i wa basari, wa mukhi wa azami wa asabi, wa mukhi wa azami wa asabi. Wa idza rafa'a qala Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa ma bainahuma, mil as-samawati wal ardi wa ma bainahuma, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa idza sajada qala Allahumma laka sajadtu, Allahumma laka sajadtu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladhi khalaqaha wa sawwaraha, sajada wajhi lilladhi khalaqaha wa sawwaraha, wa syaqqa sam'aha wa basaraha, wa syaqqa sam'aha wa basaraha, tabarakallahu ahsanul khaliqin, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma yakunu min akhiri ma yaqulu, thumma yakunu min akhiri ma yaqulu baina tashahhudi wa taslim, baina tashahhud wa taslim, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu, wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu, wa ma anta alihi a'lamu bihi minni, wa ma anta bihi minni anta wa ma anta a'lamu bihi minni, wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Wa fi riwayatin qala kana idza istaftaha as-salata kabbara, kana idza istaftaha as-salata kabbara, thumma qala wajjahtu wajhi wa qala wa ana awwalul muslimin, wa qala wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, wa qala wa sawwarahu fa asna suwarahu, wa qala idza sallama qala Allahumma ighfir li ma qaddamtu, wa idza sallama qala Allahumma ighfir li ma qaddamtu, Allahumma ighfir li ma qaddamtu, ila akhiril hadis, Okay. Panjang sikit, banyak doa lah, bagi doa panjang sikit banyak. Okey, baik. Bab 104 bab fi kaifiyati solati Rasulillah, bab mengenai cara solat Rasulullah SAW, bab mengenai cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifiyah cara kaifiyah maksudnya cara, bab mengenai cara solat Rasulullah SAW. Okey. Wata bilail, bab cara solat Rasulullah bilail pada malam. Dia kata tabattul ni maksudnya adalah mengosongkan diri
daripada apa-apa kecuali ibadat. Mengosongkan diri daripada apa-apa kecuali ibadat. Dalam apa? Dalam surah Al-Quran yang disebut surah Al-Muzammil ayat 8. Al-Muzammil ayat 8. Kalimat tabatala tu ada datang dalam surah Al-Muzammil. Dia mengosongkan apa-apa. Dia kata tumpukan amal ibadatmu matabatal ilaihi tabtila. Surah Al-Muzammil ke-8. Dia ada ayat ada kalimah tabatala. Tabatul ni maksudnya mengosongkan waktu dalam untuk ibadat semata-mata. Wa du'aihi serta doa Nabi SAW. Serta doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, salah satunya Wahid Khamsi 351. Kata Ani bin Abbas radhiyallahu anhu Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu bata lailatan bahawa dia tidur pada satu malam inda Maimunata ummul mukminin, di sisi Maimunah ibu orang beriman, isi Nabi asal Maimunah wahia, dan dia Maimunah ni adalah khalatuhu, mak saudara dia. So pasal bahasa kita sebut dia pindah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah bersama mak dia. Okey, Ummu Fatimah. So bila dia pindah ke sana, dia dapatlah antara benda yang istimewa yang dia dapat adalah dia boleh tidur di rumah Nabi Islam. Dia sepupu Nabi. Tapi lama-lama mak saudara dia itu adik-beradik mak dia adalah juga isteri Nabi SAW. Khawalah tu mak mak saudara belah mak. Adik-beradik mak. Kalau adik-beradik belah bapak, dia panggil ammah. Ain mim ta marbuqah. Dia beza. Dalam bahasa Arab dia ada beza. Sebab tu bila kita katakan bincang faraid dan sebagainya, tak ada confusion berlaku. Sebab dalam faraid yang menjadi waris adalah adik-beradik kepada bapa. Putus Ya, Ustaz. Terputus. Itu kenapa? Internet tak stabil sikit. Okey, nampak mana berhenti ni? Saya mak saudara Kita minta mak saudara kan? Sorry. Atau kenapa internet tak apa stabil? Allah kenapa? Okey. Baik. Okey, jadi kalau kita kata tadi apa Ibn Abbas dia dapat keistimewaan, kita kata dapat tinggal atau tidur di rumah Nabi SAW bersama Nabi SAW bersama Nabi SAW, terutama pada bila mana Nabi tidur kat majlis isteri dia yang merupakan mahram kepada Ibn Abbas lah. Kita macam Maimunah adalah mahram kepada mahram kepada Ibn Abbas. Atas dia adik-beradik kepada mak Ibn Abbas, Ummu Fadl ibu kepada Ibn Abbas, adik-beradik kepada Maimunah. Okey. Qala berkata Ibn Abbas, "Fantaja'tu fi ahdian liba." Kalau macam ni bukan dipanggil panjang. Liba
panjang. Lebar. Maksud dia Ibn Abbas tidur bantal macam ni, dia tidur macam ni lah. Okey. Dia ada wisadah. Wa taja'a Rasulullah SAW fi tudi. Dan Nabi pula tidur memanjang lah. Kalau bantal macam ni, Ibn Abbas dia tidur macam tu, kepala sini, badan sini. Nabi dengan keluarga dia tidur sini. Kemudian Ibn Abbas tidur memanjang di situ. Okay, jadi maksudnya dia tidur sekali betul-betul mak saudara dia. Okey. So dia kata dan tidur Rasulullah SAW dengan keluarga dia pada memanjang. Okey. Memanjang Okey, dan apa wisadah tu adalah apa yang seseorang tu berbaring atau berbaring bersandar kepadanya. Okey. Jadi ada bunyi dengar tak ke? Ya mikrofon bunyi. Okey. Okey, jadi kalau dia kata kat sini maksud dia punya bantal tu, dia tidur tu, maksud dia dia memanjang di situ, Nabi tidur macam tu. Wisadah ni bantal yang sandar padanya lah. Kita bersandar padanya panggil bantal lah, ataupun kadang-kadang biasa dia panjang. Satu, dia tak ada macam asing-asing. Dia benda kadang-kadang dalam masyarakat Arab tu benda dia bersandar macam tu. Kat tempat dengar tu wisadah lah. Okey. So ada kat sini macam syarah kat sini kata dimaksudkan tu adalah tempat baringan lah. Ibn Abbas ni tidur, dia duduk, dia tidur pada arah kepala mereka lah. Maksud dia kedudukan Ibn Abbas tidur tu berada pada kepala Nabi dan juga keluarga dia. Ibn Abbas tidur macam tu. Dan juga Nabi tidur macam ni, Ibn Abbas tidur macam tu. Jadi punca dia sebab Ibn Abbas kecil. Okey. Ada kata Ibn Abbas tidur kat belah kaki. Tapi nak fahamkan maksud dia hamparan tu macam tu. Ada kata hamparan, ada kata bantal. Tapi maksud dia Ibn Abbas tidur mengarang sini, Nabi tidur straight itu. Tak ada pantang larang lah. Okey. Dia kata okey. Dia kecil, memang Ibn Abbas kecil lagi lah. Ketika mana Nabi wafat, umur dia 11 tahun ke? 11 ke 12 tahun lah. Okey. Baik. So, jadi dia kata Nabi tidur macam tu. Okey. Kemudian dia kata fanama Rasulullah SAW, maka tidur Rasulullah SAW hatta tasafal lail. Lalu telah tidur Rasulullah SAW sehinggalah separuh malam. Dia perhatikan Nabi tidur separuh malam. Ataupun sebelumnya sedikit. Sebelum separuh malam sedikit stop tidur. Au ba'dahu biqalil, ataupun lepas separuh malam tu sikit baru bangun. Dia kata sehinggalah bila separuh malam atau sebelum separuh malam atau selepas separuh malam sikit, dia kata telah bangun istiqamah Rasulullah SAW, telah bangun Rasulullah SAW, faja'ala yamsahu nauma an-wajhi, lalu dia menyapu dengan tidur tu, rasa tidur tu daripada wajah Nabi SAW. Daripada wajah Nabi SAW. Okey. Dia kata dapat Ibn Abbas sebenarnya ketika disebut tentang anggaran tu, dia tak ada kepastian. Tetapi kalau kita nak faham mungkin dia sebut tu berdasar kepada surah Muzammil ayat ke-2 sampai 4. Allah Ta'ala nyatakan qumil laila illa qalila, bangunlah malam kecuali sedikit saja, nisfahu separuh malam, atau kurang daripada separuh malam, au zid alaihi, atau lebihkan sedikit waratil Quran tertila, dan bacalah Quran dengan tertil. Maksudnya tadi kan kat situ memang dia sebut macam itulah, memang bangun Nabi SAW separuh malam, tidurlah malam seluruhnya kecuali sedikit, ataupun separuh ataupun lebih ataupun kurang daripada separuh. Maksudnya dia separuh tidur separuh bangun ke, macam itulah keadaan dia. Okey, jadi itulah. Kemudian daripada yang disapu muka baginda daripada rasa ngantuk, okey, dia kata summa qara'a al-ashral ayati al-khatim min suratil al-imran. Okey, kemudian dia baca 10 ayat akhir surah al-imran yang mula dengan inna fi khalqis samawati wal ardi, ayat tu sampai 10 ayat terakhirlah. So, habis doa-doa yang dibacakan kenaan orang-orang yang ulil albab tu. Okey, jadi ayat tersebut Nabi bangun tidur, Nabi baca.
Okay, bacaan Nabi untuk 10 akhir, 10 akhir surah Al-Imran tu, okey, pada waktu berkenaan dia mengandungi gesaan dan juga peringatan untuk mengingat. Jadi pasal apa? Orang yang beriman, orang yang punya akal tu dia akan melihat pada semua keadaan, semua benda, dan dia sedar tentang Allah Taala sebagai Tuhan dia. Serta dalam tu ada doa. Ada doa dalam ayat itu ada doa dan ada solat. Ada solat. Kejap tunggu ayat ni. Kan kita tak biasa dengar kan. So, ya, memang hari ni semalam pun sama. Ada orang kat sini alihkan okey. Itu pasal dalam doa dalam 10 ayat akhir tu ada banyak benda yang penting lah untuk kita faham. Okay, ini ayat Nisa. Ayat Al-Imran, ayat terakhir ni. Sorry. Sorry. Macam ni. Okey. Dia ayat 190 surah Al-Imran yang Nabi baca ketika bangun daripada tidur tu adalah ayat berkenaan. Yang dalam ayat tersebut macam kita sebutkan tadi, dia ada ingatan untuk mengingati Allah Taala, galakan, desaan, ada doa, ada solat, ada pemikiran. Dia yang mana dalam selain itu ada makna-makna yang mencerdaskan untuk qiyam. Okey, ini memang tak tersembunyilah. Kita kata ayat berkenaan kita baca, bunyi dia inna fi khalqis samawati wal ardi, pada ciptaan langit dan juga bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, perbezaan malam dan siang. La ayatil lil albab, ada tanda-tanda untuk orang punya akal atau hati. Alladzina yadhkurunallaha, dan orang ulil albab ni adalah orang mengingati Allah Taala qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mengingati Allah Taala ketika berdiri, duduk, dan juga di atas perbaringan mereka. Badan tu mereka ingat Allah Taala. Wa tafakkarun fi khalqis samawati wal ardi, mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan juga bumi. Dan mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidak kau ciptakan ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, lindungi kami daripada azab neraka. Rabbana, dan mereka kata lagi, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita, siapa yang kau masukkan neraka, engkau telah hampakan dia, rugikan dia. Wa ma lil zalimin ansar, dan tiada untuk orang yang zalim sebarang pembantu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, wahai Tuhan kami, sungguh kami telah mendengar seorang penyeru yang menyeru kepada keimanan. An aminu bikum, hendak kamu beriman kepada Tuhan kamu, fa amanna, kami beriman. Rabbana faghfir lana, ya Allah, dengan sebab kami beriman, faghfir lana, ampunkanlah untuk kami dzunubana, dosa-dosa kami, wa kafir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, maghfirkanlah kami, matikanlah kami bersama orang-orang yang buat kebaikan. Rabbana wa atina ma wa'adtana, wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami apa kau janji kepada kami, ala rusulika, pada rasul-rasul kau, kau janji kepada rasul kau, berikan kami itu. Wala tukhzina yaumil qiyamah, kau hampakan kami malam kami hari kiamat. Innaka la tukhzil mi'ad, kau tak menghadiri janji. Kau tak nak punya fastajab lahu rabbuh. Jadi maksudnya kalau kita baca itu memang ada ada pemberitahuan pemberitahuan berkenaan dengan tajuk untuk beringat, So Nabi SAW akan baca 10 ayat akhir
surah Al-Imran tu untuk apa, untuk mencerdaskan diri lah, ikut kepada pengertian dia, mencerdaskan diri kepada qiyam. Bila kita baca ayat berkenaan, kita faham maksud dia, maka kita akan cerdas untuk qiyam, bangun. Okay. Kemudian thumma qama ila syannin mu'allaqatin, dan bagi bangun kepada syannin mu'allaqah. Syannin di bawah tu kirbah al-khaliqu, al-kirbah al-khaliqu, kirbah bekas dia kulit. Kirbah ni bekas macam kambing dia akan lapar buang semua sekali isi, kemudian dia jahit balik untuk jadikan dia dia punya jadi macam karung dan diisi air dalamnya. Itu kirbah. Tapi bila sebut syannin ni gelaran bagi kirbah yang dah usang. Nampak usang sangat. Kirbah bekas kulit juga. Bekas kulit juga, tapi dalam keadaan dah usang. Okey. Dia dipanggil juga nama dia Asy-Syajab. Nanti ada dalam riwayat lain nama Syajab, riwayat lain. Okey. Dia dikatakan sebagai siqaun syajib. Bekas air yang syajib, kering. Dia memang daripada usang lah. Ada air tapi dia tak lembut, dia kena usang keras usang Okey. So dia kata fatawadda'a minha, lalu bagi dia berwuduk daripadanya. Fa ahsana wudu'a, dan bagi dia mengelokkan wuduk. Nabi tuangkan air dari situ, kemudian Nabi wuduk tuangkan air daripada bekas tu, Nabi wuduk. Thumma qama fa shalla, kemudian bagi dia bangun, lalu bagi dia solat. Okey, lalu bagi dia bangun dan bagi dia solat. Okey, dia kata bila disebut tentang tajuk tadi, disebut tentang elokkan wuduk. Okey, baginda menyempurnakan dan juga cukupkan. Okey. Tapi dia kata Nabi buat macam tu tidak, Nabi wuduk cari air sedikit saja. Macam datang riwayat lain yang kita baca, Nabi tak banyak, tak membanyakkan air dan tak melampau. Tak melampau banyak air, tapi telah cukup. Dan bahkan dalam satu riwayat lain kata wudu'an hasanan bain wudu'ain. Dia wuduk yang bagus di antara dua wuduk. Mana bukan kurang sangat, bukan lebih sangat. Okey. Dia kata apa? Dia kata kemudian Ibn Abbas kata faqumtu, aku pun bangun, fasana'tu misla sana'a Rasulullah sallam, lalu aku buat apa seperti umpama yang dibuat oleh Rasulullah sallam. Apa yang dibuat dia buat. Cuma dhahabtu faqumtu ila jambihi. Kemudian aku pergi dan aku bangun, lalu aku bangun ke sebelah baginda. Fa wada'a Rasulullah sallam yadahu al-yumna ala ra'si. Lalu baginda sallam letakkan tangan kanannya di atas kepalaku. Ini dikatakan Nabi letakkan tu, untuk tenangkan dia. Kemudian dia kata bagi dia pegang Tuma dia kata akhadha bi udhuni al-yumni yaftiluha untuk apa dia pulas. Ni benda-benda ni kalau ikut kepada mazhab Syafi'i punya ulama mazhab Syafi'i sebagai mereka ni, dia akhirnya batas solat dah. Nabi pergi sentuh Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang solat Okey. Pasal apa? Bukan yumna. Bi'udhin yumna. Salah. Bukan yumna ya tak titik. Wa akhadha bi'udhin yumna fa yaftiluha, dia tarik. Dia pulas, pulas kepala, tarik telinga. Okey. Dan perbuatan Nabi SAW tu macam disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan apa Nabi tarik Dia kata untuk tenangkan Ibn Abbas dan tarik telinga dia untuk dengar dia suruh belajar, sedangkan dia belajar Okey. Dan untuk tambahan kepada tenangkan dia. Ada kata dibuat gitu untuk untuk Ibn Abbas radhiyallahu anhu hilang perasaan mengantuk tu. Okey. Ada kata tapi dia Nabi buat itu dia bagus. So Nabi buat benda tu untuk hilangkan ain. Ada kata kerana takut ain. Allah a'lam. Tapi yang pentingnya Nabi buatlah kerana Nabi tak takjub dengan perbuatan yang ikut dia. Ada kata dia buat untuk hilangkan rasa mengantuk. Tapi dia lah dalam sebahagian jalan hadis dia kata faja'al tu idza aghfaitu. Jadi Ibn Abbas bila dia rasa macam tu, Nabi perasan dia Nabi tarik telinga dia. Dia rasa nampak macam dia terselelong.
Dalam solat. Ni masalah dia. Itu saya kata tadi kalau dia kata tu. Sebab apa dia kata dalam solat. Tapi nak fahamkan dia kata ada juga yang kata macam akak tanyalah ada kena solat dalam solat. Dia kata waktu mula nak ni. Pasal dia berdiri sebelah Nabi. Nabi dah solat. Nabi bangun dan solat. Nabi Abbas dia buat. Dia di sebelah Nabi. Sebab nanti kita akan baca buat yang satu lagi. Memang dia duduk sebelah Nabi tengah solat. Nabi tengah solat. Sebab tu Nabi alihkan dia daripada duduk belah kiri, duduk belah kanan. Sebab dia tengah solat tu, dia berdiri dekat Nabi punya belah kiri. Nabi tarik dia, letak belah kanan. Itu pun ada riwayat. Okey. Jadi ada riwayat yang datang Nabi tarik telinga dia atau sedarkan dia ketika dapat lihat dia macam terlelong kan. Ini nas lah. Nas yang datang ada kata itu. Kemudian dia kata apa? Dia kata okey, fadha Arab Islam ya'duhu yumna ala ra'si wa aqada bi udhuni yumna fa yaftiluha. Dia tangkap dengan kuing belah kiri, belah kanan. So, Nabi tarik sebelah kanan. Mana telinga belah kanan ni lah. Lalu Nabi pulas. Ada kata, ya macam tadi kata, ada kata sebelum solat, untuk mula-mula solat. Lalu dia kata fa shalla rak'ataini thumma rak'ataini thumma autara. Nabi SAW solat 2 rakaat, satu sekali, 2, kemudian 2, kemudian 2, kemudian 2, kemudian 2, kemudian 2, kemudian 1. Kemudian witir. 1, 2, 2. Okey. Ni masalah isni tak stabil lah pula. Okey. Lalu baginda salam solat 2, 6 kali. 2 kali 6 lah, 12. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12. Cuma autara pada baginda witir. Ini antara dalil yang berkenaan dengan jumlah rakaatnya 11. Kami kata ni ada waktu lain Nabi solat 13. 13 8 campur 3. 8 campur 3. Satu 190. Jadi kalau riwayat lain datang, kat sini tak sebut bacaan Nabi tu. Dia sebut ya. Okey, kalau ikut pada riwayat Bukhari ada riwayat yang lain datang. Nabi baca ayat pertama tu je, ayat 90 je. Ayat 190 tu je. Ada riwayat yang datang dan satu riwayat lain datang sampai faqina adzabannar. Riwayat Muslim hadis nombor 256, Nabi baca sampai faqina adzabannar. Ayat 190 sampai 1. Ada riwayat lain kata okey, ada riwayat Muslim 763 sampai habis surah. Sampai habis surah sampai 200. Ikut bilangan. Kalau soalan jumlah ayat, kena ingat ikut bilangan ayat kita berdasar pada waqaf.
Kalau bila sebut sampai hujung tu 10 ayat, ikut pada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ikut qiraat dia memang 10 lah. Dia wakaf di mana dalam surah, dalam ayat-ayat tu menyebabkan jumlah ayat bertukar. Macam Al-Baqarah contohnya kan. Ikut riwayat kita 286 ayat. Tapi ikut ada yang lain ada 287, 288. Ikut pada lain ada jumlah yang lain. Kena faham macam tu. Sebab bila kita tengok yang Quran depan kita sekarang ni, kita akan kira ikut riwayat Hafs. Riwayat Hafs. Yang memang Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam masalah apa? Bacaan tu kan. Yang riwayat yang kita baca sekarang ni kata Nabi dibaca sampai habis lah. Sampai penutup ayat. Tapi dalam riwayat Bukhari, datang Nabi baca hanya 191 saja. Ayat 190. 190. 190. Satu riwayat dan seorang Muslim kata sampai 2 ayat lah. 191. Lepas tu dan satu riwayat lain dan Abu Dawud dia kata sampai hampir-hampir habiskan ayat, habiskan surah. So jadi macam maksudnya kalau kita kata apa, mungkin dengar hari lain macam tu, hari lain macam tu, tak ada masalah. Yang pentingnya yang pentingnya ni 2 ayat 190, 191 tu ataupun sampai inilah wa tawafana min abrar tu kan. Sampai 194. Itu yang jelas lah dengan doa dan sebagainya ada. Sedangkan dalam ayat 195 tu Allah Taala fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi amal amilhum. Lalu telah menyahut Tuhan kamu, aku tak mengabaikan amalan orang beramal. Di kalangan kalian. Tak kira lelaki atau wanita. So kalau kena faham ke situ bahawa maksud 10 ayat ni sebenarnya kena faham juga masalah waqaf. Waqaf ayat ikut kepada qiraat berbeza atau mungkin apa yang didengar oleh Ibn Abbas dia bilang 10. Tapi nak kena ingat juga pasal kalau kena fahamkan juga bahawa dari riwayat lain dia kata pasal doa tu akan berhenti sampai 194 je. 194. Mana 5 ayat lah. 1, 1, 2, 3, 4. 5 ayat. 5 ayat kalau betul 5 ayat. Cuma masalah dia adakah sampai habis ke tidak? Sebab hujung tu dah kira apa jawapan Allah Taala kepada kita. Lepas tu ada riwayat datang Nabi cuma baca 190 satu. Lepas tu ada riwayat datang 190 191 satu. Kemudian ada yang kata Ibn Abbas kata Nabi baca 10 ayat. Kemudian ada kata Nabi baca sampai habis surah. Dia tak sama. Kalau ikut kepada doa berpadanan dengan kita punya doa berhenti sampai 194. 194 berhenti sampai 194. Kalau ikut berpadanan dengan doa dia adalah berhenti sampai 194. Allah anjak si try bilang jap. Ya betul. So kerana ikut pada berhenti, saya takut berhenti tu Ibn Abbas kira sebagai ayat. Tak ada kita okey, 190 sampai 190 tu satu ayat. Kita try kira. Takut nanti bunyi dia macam 10 ayat tu maksud dia adalah 10 kali berhenti. Yang mana Nabi berhenti 10 kali, maka difahami dengan maksud 10. Okey. 190 ni satu. Bila ni sampai satu ayat. Okey. Kemudian orang yang menyati Allah Taala dia sampai sini 2. 1, 2, 3. Kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul tak? Saya rasa mungkin pasal berhenti sampai 94 kita berhenti ada 10 kali berhenti. Kita akan baca dengan sebutan lebih kurang 9 ke 10 kali berhenti. Kalau perhatikan balik. Sebab yang pada konteks masalah pengertian itu yang betul. Cuma perawi bila Ibn Abbas kata 10 ayat, mungkin dia dengar Nabi berhenti 10 kali. 10 kali berhenti. Wallahu a'lam kan. Kita nak faham itu. Sebab berdasar pada doa-doa tu sampai mana berhenti sampai innaka la tukhliful mi'ad tu sampai sini 10 kali berhenti daripada 190. Try tengok balik lah dari situ. Saya rasa wallahu a'lam itu lebih jelas maksud dia.
Itu lebih jelas pengertian dengan maksud yang apa kata berhenti tu, berapa kali berhenti tu dekat situ. Wallahualam. Sebab kalau kita buka pada riwayat-riwayat yang datang, riwayat dalam Bukhari ada sebut Nabi baca ayat 190 je. Ada riwayat ada kata Nabi baca sampai 191. Dua ayat ikut wakaf yang kita ni lah. Kemudian ada yang kata Nabi baca apa yang Ibn Abbas kata 10 ayat tu. Ada kata dia baca sampai hampir-hampir habis surah, dia sebut macam tu juga. Tak sebutkan tentang berhenti kat mana. Itu tepat lah. Apa dalam Sunan Abu Daud Sunan Abu Daud dia kata Nabi baca 5 ayat Al-Imran. 5 ayat yang Sunan Abu Daud. Maksud dia 190, 191, 92, 93, 94. Okey. Ya, betul lah. Dan Sunan Abu Daud hadis nombor 1355 disebut 5 ayat. 5 ayat, okay, baik. Okey, dia kata kemudian dia kata dia bagi solat 2 rakaat 12 kemudian okey. Baik, kemudian summat taja'ah dan baginda akan berbaring. Salam Ustaz. Salam. Ya, salam. Maknanya afdal dia baca 190 sampai 194 lah 5 ayat. Betul. Itu 10 kali stop ya. 10 kali stop. Okey. Kita balik 10 kali stop. Sebab tu yang itu lebih tepat kalau kita baca lepas hujung tu dia dah jadi tajuk berlainan. Bahkan ia adalah apa yang Allah Ta'ala penjawapan kepada apa kita punya permintaan. Okey. Itu beza. Okey. Barakallah. Baik. Kemudian faham So jadi sudut tu ini cara kita nak fahamkan balik hadis tadi. Sebab kalau kita baca dalam banyak riwayat dia ada berbagai lafaz yang kata baca 190 saja. Ada kata 190 191. Ada kata macam tadi Abu Daud tadi dia kata 5 ayat. 5 ayat 194. Lepas tu ada yang lain-lain dia kata 10 ayat. Kita wallahualam mungkin kita faham 10 ayat tadi kita gabungkan riwayat kata 10 ayat dengan riwayat yang datang kata 105 ayat tu boleh kita gabungkan dengan maksudnya 10 kali berhenti. 10 kali waqaf. Baca tu kan kita ambil nafas, kita kan baca straight je. Tapi berhenti 10 kali itu pada 194 jelas kena dengan maksud Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kita mungkin itu dia faham dengan 10 ayat tadi. Wallahualam. Sebab ayat ni adalah asalnya maksud dia adalah tanda tamat yang pertama, bermula yang kedua. Ayat dia bukan sentence. Maksud ayat dalam bahasa Arab asalnya adalah tanda. Dalam Quran digunakan ayat tu maksud dia habis sentence pertama, mula sentence kedua. So tanda tu dipanggil ayat. Tanda-tanda. Tanda permulaan, tanda penamat dipanggil sebagai ayat. Di mana Nabi waqaf tu dipanggil sebagai ayat. So kalau anda kata Nabi baca dan bagi berhenti pada tempat berkenaan, take breath. Macam kita baca kursi lah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kan kita baca kan kita waqaf. So waqaf kita tu boleh dianggap sebagai ayat lah juga. Berhenti satu sambung baca. Itu lebih tepat kalau kita nak gabungkan semua pengertian. Sebab hadis yang datang tentang masalah bacaan ayat Al-Imran tu, akhir Al-Imran tu kan bermula ayat 160 tu, perbezaan timbul. Ada kata satu ayat ni. Dalam Bukhari riwayat Nabi baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Ini bangun. Ada yang Nabi SAW riwayat lain Nabi baca sampai abrar. Tapi yang Ibn Abbas sebut 10 ayat. Dia tak sebut berhenti kat mana. Kita bimbang mungkin maksud dia adalah 10 kali berhenti. Allahuakbar. Sampai 104 lebih tepat lah. Kita nak gabungkan pasal meaning berkaitan dengan maksud ayat. Baik. So ma'autara yang baginda witir. Baginda witir. So ma'autara yang baginda witir. Autara dia kata summat taja'a dan bagi dia berbaring. Lepas solat Nabi baring. Tak ada baca zikir panjang ke tak ada, Nabi baring. Hatta ja'al muadzinu sampai datang tukang azan. Muadzin tukang azan. Nanti dia kata Bilal lah. Faqama fa shalla rak'ataini khafifataini. Kemudian dia akan bangun, kemudian solat 2 rakaat yang ringan, yang ringan. Summa kharaja fa shalla subha. Kemudian baginda keluar, baginda solat subuh. Itu cara Nabi SAW punya
tertib ketika mana solat malam. Mana bangun dan kemudian solat dulu, lepas wuduk solat dulu, kemudian baru solat yang apa yang panjang-panjang tu kan. Memang kita dengar panjang. Memang kata panjang disebut panjang-panjang setiap 2 rakaat tu 12 tu sangat panjang. Kemudian 1 rakaat. Kemudian baginda baring, kemudian baginda akan bangun balik bila muazzin azan. Panggilan datang muazzin, lalu baginda bangun solat 2 rakaat ringan, kemudian baginda keluar ke solat subuh. So cara Nabi macam tu. Baring tu ambil kerihatan sebelum mulakan kerja adalah betul. Ya. Baik. Wazar fi riwayat dan ditambah dia menambah pada riwayat lain, satu riwayat. Dia kata summa amida ila syajibin. Kemudian baginda pergi pada syajab. Syajibin ni minma wa huwa siqa al-khalaq. Dia adalah bekas air yang dah usang. Okey. Ada wakilah dan ada kata asjab ni adalah awad allati tu'allaqu 'alaiha al-kirbah. Mana kayu yang digantung pada kirbah dia asjab. Wallahu a'lam. Tapi yang penting ni kita kata Nabi pergi pada bekas air lah. Pergi pada bekas air tu. Ada riwayat yang datang maksud syajab ni adalah syajbun adalah bekas air tu sendiri. Sama macam maksud yang awal tu syannun. Syannun. Okey. Mimma daripada air. Fatawassaka wa tadal baginda bersiwak, bersihkan mulut, wa ta'ala baginda berwuduk. Wa tawadda'a baginda berwuduk. Wa asbagha wudu'a dan baginda ratakan wuduk. Namun dia kata walam yuhrik minal ma' illa qalila. Baginda tak tumpahkan daripada air kecuali sedikit je. Okay. Maksudnya memang kita kata cara ambil wuduk yang betul adalah sedikit saja air yang digunakan. Hatta kita bangun tidur kan, kalau orang tidur ni kita rasa diri kita ni kurang bersih sangat-sangat lah. Okey. Tapi Nabi SAW tunjukkan apabila buat dan perbuatan tu dilihat oleh Ibn Abbas, itu Nabi tak tumpahkan air sedikit saja. Menunjukkan bahawa dia sangat sikit. Nak tunjukkan bahawa bukan ni bukan ekonomi air ini adalah kerana sunnah. Nabi SAW boleh saja membanyakkan air sedikit dan untuk digunakan bagi suci. Tapi orang kita kadang bila baca bab ni mula start macam air sikit dan sebagainya. Sedangkan Nabi SAW memang tumpahkan air sedikit saja untuk berwuduk. Sebab tu kita kata apa? Air satu bekas saja dah cukup untuk kita berwuduk. Sebab cara ambil bukan masalah kerana air tak wujud. Tapi cara ambil ikut sunnah akan memberikan sikit saja air dikeluarkan, digunakan. Kita wa fi ukhra dan riwayat lain. Faqumtu an yasarihi. Lalu aku bangun di sebelah kiri baginda SAW. Aku bangun sebelah kiri baginda SAW. Fa akhadha bi yadi fa adarani an yamini. Baginda tarik tangan aku, baginda pusingkan aku ke arah kanan baginda. Maksud dia aku di sebelah kiri Nabi, lalu dia bagi tarik tanganku arahkan kepada sebelah kiri. Jadi riwayat ini memang kita kata Nabi tengah solat, maka bila Ibn Abbas buat macam tu, Nabi tarik dia. Ini tarik untuk dia lah. Dia kata tarik Nabi tu untuk pusing, dan tarik telinga tadi untuk cergaskan, ikut pada riwayat yang lain lah. Jadi dia kata dan telah ditafsirkan yang Nabi pusingkan tangan tu, riwayat yang lain dia ambil tanganku min wara'i zahrihi. Maksudnya Nabi tak minta depan Nabi lah, di belakang. Mana maksud dia dia tak datang ni. Lagi tarik Nabi ke belakang. Maksud dia Nabi tarik dia suruh dia ke belakang, tapi Nabi pusingkan dia pada arah belakang. Bukan daripada arah depan baginda. Itu dengan jelas bahawa tengah solat lah. Tengah solat. Yang lain datang, Nabi SAW tarik dia ke belakang, kemudian letakkan sebelah kanan. Ada riwayat lain nanti kalau kita baca yang dia reverse daripada Nabi tarik ke depan balik. Itu pun ada juga. Yang kita pasal ni dalam kes masalah membetulkan soft adalah dibenarkan. Macam kadang kita tengah solat, kemudian tarik kawan kita sebelah jarak jauh sangat, tariklah kain dia untuk rapat pada kita. Tapi benda macam ni kadang-kadang pembetulan soft ni orang Melayu kita masih lagi tak buat lah. Kadang soft kosong pun nak isi lambat. Sebab kononnya macam nak buat satu langkah dia tak nak berturut-turut. 1, 2 macam tu. Itu semua salah tak betul. Sebab apa perbuatan Nabi tunjukkan boleh-bolehlah. Kita bukan nak kata kita langgar semua perbuatan solat atau larangan solat, tapi nak tunjukkan apa Nabi tunjukkan boleh. Apa Nabi kata tak boleh lah.
Basic dia adalah masalah Nabi kata boleh ke tidak. Kalau Nabi kata boleh, boleh lah. Tak boleh kita datangkan dengan idea Nabi kata boleh tapi ulama kata tak boleh. Ini salah. Tak betul dengan kaedah masalah beramal dengan dalil. Kata para ulama tadi, kalau dia ambil hukum sekalipun, dia berdasarkan pada dalil. Dan dia tak boleh kita kata ijtihad yang dia fikirkan tu tak boleh menjadi over atau melampaui ijtihad orang lain. Kalau dia ada ijtihad kan dan berdasarkan dalil, dan orang lain pun ijtihad, so dia tak boleh nak batalkan ijtihad dengan ijtihad. Ijtihad tak dibatalkan dengan ijtihad. Maksud orang A atau B. Pasal dalil mesti ada lah. Kalau orang yang tak benarkan pergerakan banyak dan solat, dia orang sandaran ni kepada hadis yang tentang Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang dia bercakap dan solat. Jadi orang kiaskan kalau cakap tak boleh, cakap manusia tak boleh, perbuatan manusia tak boleh. Ini berdasarkan kias. Sedangkan ini dalil yang jelas, perbuatan Nabi gerakkan, tarik, rapatkan, soft dan sebagainya. Bahkan dari riwayat Nabi tak tolak sahabat ke belakang. Seorang duduk kanan, seorang kiri, Nabi tolak sini, Nabi ke depan. Nak tunjukkan bahawa pergerakan membetulkan soft itu adalah dibenarkan. Itu je. Untuk perbuatan betulkan soft, maka tak ada masalah. Kalau sengaja pergi tutup lampu, tak ada. Okay, itu nak kena fahamkan. Maka dia kata, okey, dia kata lalu dia kata fatata amat, maka telah sempurnalah salatu Rasulillah SAW min al-laili 13 rakaatan, maka sempurnalah solat Rasulullah SAW pada waktu malam 13 rakaat. Jadi dia cerita balik macam ni solat. Kemudian thumma taja'a, kemudian baginda berbaring. Fanama hatta nafakha, dan baginda tidur sampai berdengkur. Wa kana idza nama nafakha, bila Nabi tidur Nabi berdengkur. Ini kadang-kadang benda ni kita sebut okey, benda ni tidak ada sebarang keaiban. Dia tidurlah. Betul tidur. Cuma ni sekarang ni masalah dia adalah untuk gabungkan maksud Nabi tidur sampai berdengkur, ada bunyi dengkuran tu dengan tak berwuduk balik, tidak berwuduk balik. Sebab ni riwayat yang datang. Sebab tu kenapa dalam kes ni para ulama bercanggah pendapat mengenai masalah tidur ni adakah membatalkan wuduk. Itu tajuk dia sebab berdasar pada riwayat ni kita baca, nanti kita akan dengar Nabi tidur ni berdengkur. Soalan dia adakah deep sleep? Adakah tidur yang nyenyak? Itu kena beza juga sebab kadang-kadang kita tidur nyenyak, hilang akal, maka wuduk batal. Wuduk akan batal. Taharah kita hilang sebab kebarangkalian kita ketika tidur tadi tak ingat langsung apa jadi, boleh jadi kita dah batal wuduk. Itu kebarangkalian itu wujud. Sebab tu kenapa kat sini ada pandangan ataupun yang timbul kata tidur tidak membatalkan wuduk. Cuma ada kata tidur Nabi itu walaupun dia berdengkur tapi ia masih belum deep sleep, masih tidur ayam. Tapi memang kita kata yang Ibn Abbas sebutkan, dia kata wa kana idza nama nafakha, baginda dahulu bila dah tidur baginda akan berdengkur. Fa atahu Bilal fa adanahu bis salah, lalu datang padanya Bilal, datang kepada Nabi Bilal Rabah, lalu dia panggil Nabi untuk solat. Faqama fa shalla wa lam yatawadda, lalu baginda bangun lantas baginda solat dan baginda tidak berwuduk semula. Ini yang saya sebut itulah yang kenapa jadi pendapat setengah para ulama bahawa tidur tidak membatalkan wuduk. Tapi kita boleh faham kat sini tidur yang tidak nyenyak. Sebab Nabi tidur just sebab bila datang tak ada kejutkan sampai sampai tak sedar diri, tak ada. Bukan tidur macam tu. Tidur yang tidur ayam je. Maksudnya kalau bila datang terus yang berjaga. Itu beza dia. Itu adalah indikator bahawa tidur Nabi itu tidak nyenyak walaupun berdengkur. Tidur itu bukan deep sleep, sebab memang tidur ni ada deep sleep dengan tidak nyenyak. Tidur ayam. Okey. Dan ini kita kata yang kita bincangkan bahawa memang Nabi SAW ni kedudukan Nabi SAW, para nabi tidak sama. Nabi kata tidur dua mataku tak tidur hatiku. Okey. Tapi ala kulli hal petunjuk perbuatan Nabi tadi menjadi amalan.
So kalau orang tidur tak nyenyak, tak dalam, maka tak apa, dia boleh bangun. Okay. Kemudian doa yang Nabi SAW doakan untuk diri baginda SAW. Okay, dia kata faqafa sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqulu fi du'ahi, dan baginda berkata dalam doa baginda SAW, Allahumma ja'al fi qalbi nura, yang jadikan dalam kalbuku nura, cahaya, wa fi basari nura, dalam pada penglihatanku cahaya, wa fi sam'i nura, dan pada pendengaranku cahaya, wa ayyami nura, pada kananku cahaya, dan wa an yasari, daripada kiriku cahaya, wa fawqi nura, atasku cahaya, wa tahti nura, bawahku cahaya, wa amami nura, hadapanku cahaya, wa khalfi nura, belakang cahaya, wa azim di nura, besarkanlah untukku akan cahaya. Okey. Wa fi riwayatan riwayat lain dia kata wa sab'an fit tabut. Tabut tu maksud dia adalah tubuh badan. Tadi kan sebut pada arah. Kalimah tabut ni sab'an kalimat. Dia kata kurang sab'an fit tabut, dia lupa. Dia kata yang kena tabut ni adalah adlak, tulang, anggota-anggota badan. Okey. Jadi apa yang dikandung kandung oleh kalbu tu. Dia kata peti ya, pasal dalam tu ada kalbu, tapi luar ni ada bahagian ni. Okey. Wasaba'an fi qalbi walakin nasibu. Okey. Jadi kata sab'an fi tabut, 7 pada tabut, pada tubuh badan disebut apa? Fadhakara disebut asabi sarafku, uratku, walahmi dagingku, wadami darahku, wasya'ri rambutku, wabashari kulitku, wadhakara khislatain, disebut 2 lagi, dia tak ingat, perawi tak ingat apa lagi yang disebutkan. Cuma nanti ada 2 lain datang, wa mukhi wa azami, mukhi sumsum tulang, azami tulang. Okey. Walahmi daging, ada disebut daging dan sebagainya. Wa fi ukhra wa fi lisan nura, pada lidahku cahaya. Ni okey. Wa fi akhirih waj'al li nura, jadikan untukku cahaya. Wa fi ukhra waj'al li nura, jadikan untukku cahaya. So itu doa Nabi SAW bacakan ketika mana baginda SAW ada kata sebelum bergerak ke musalla, ke masjid. Ada kalau kita baca dalam Hisnul Muslim, doa ni doa untuk pergi ke masjid sebab ketika tu gelap, maka didoakan sedemikian. Okay, dan cahaya-cahaya Nabi doa ni boleh masuk pada zahirnya. Maksud dia Nabi minta jadikan pada semua anggota badan cahaya pada hari kiamat nanti, yang terang dengannya pada kegelapan. Minta untuk pada hari, pasal sekarang ni kita keluar daripada subuh gelap, maka akhirat kita harap ada cahaya. Okey. Mana pada hari kiamat itulah akan terang dengannya kegelapan. Dan dia untuk baginda, dan siapa ikut baginda. Dan barang siapa yang dikenali Allah Taala, dikenali orang yang ikuti baginda SAW. Okey. Tapi itu tepat dia. Memang Nabi yang saya minta, sebab ketika Nabi doa tu adalah ketika waktu subuh dah gelap, belum lagi terang. Jadi Nabi nak bergerak ke masjid, minta kepada Allah Taala akan pada berkenaan bagi bangkit masuk ke masjid, mengingatkan doa macam tu. Kita kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Lepas solat tu Nabi nak bangun, Nabi akan doa macam tu. Lepas tu dikatakan doa ke masjid. Doa untuk masjid. Nabi SAW masjid dia kan sebelah bilik je. Bilik. Tapi ketika pergerakan tu Nabi akan baca doa tersebut. Okey. Walaupun ada orang kata ada kata boleh jadi benda ni berkait dengan tajuk minta hidayah. Hidayah. Tapi sebenarnya ada apa yang lain sebab dalam Quran Karim datang macam surah Al-An'am 122 atau nyatakan awaman kana mayitan fa ahyainahu faja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Adakah sesiapa yang mati dan kami hidupkan dia dan kami jadikan untuk dia cahaya, dia berjalan dengannya di tengah-tengah manusia. Okey. Ataupun dalam surah Az-Zumar 22 Allah nyatakan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Adakah siapa yang kami lapangkan dada untuk Islam, lalu dia di atas cahaya daripada Tuhannya. So ada yang kata ilmu hidayah, itu maksud cahaya lah. Tapi ada kata dia balik pada asal doa Nabi tu berpadanan dengan ketika waktu kegelapan berlaku. So Nabi SAW ketika gelap tu Nabi doa minta cahaya. Jangan kalau sekarang gelap, jangan sampai di akhirat gelap macam tu juga. Itu yang dimaksudkan, lebih tepatlah berbanding dengan kita kata hanya minta hidayah. Okey.
Salam Ustaz. Doa tu masa solat sunat fajar atau solat subuh? Tak, bukan. Solat fajar. Waktu nak pergi ke masjid. Oh, bukan Nak dalam. pergi ke masjid. Bukan dalam solat. Dia kata sini in his supplication, he said supplication bukan. Ya, supplication maksud dia ketika nak bergerak. Sebab tu kita baca doa ni, dia akan datang doa pergi ke masjid. Doa ketika hendak pergi ke masjid. Ikut riwayat lain, Nabi nak bangun pergi ke masjid baru dia baca doa tu sebab dia kelak. Bukan doa dalam solat. Bukan doa dalam solat. Ada separuh orang faham dia ingatkan istiftah. Yang akan bacaan istiftah solat tu. Tapi saya punya yang English version ni in his supplication ni bukan maksud sujud. Ya, tapi bukan sujud. Oh. Macam sedih riwayat lain datang. Dia tak kata dalam solat dia kata dalam doa dia. Ketika nak bergerak ke masjid, dia kata ketika nak bangun pergi ke masjid. Bahkan ada doa ketika dia okey, ada riwayat Muslim kata baca dalam sujud. Betul tak? Ada riwayat Muslim kata dalam sujud. Ada riwayat Muslim kata dalam sujud. Doa ni dibaca Nabi SAW ketika dalam sujud. Okey. Riwayat satu lagi yang kata Nabi ketika keluar tu dalam surah dalam hadis nombor 763 Sahih Muslim. Fa kharaja ila solah wa huwa yaqul. Baginda bangun pergi ke solat dalam keadaan berkata. Mana Nabi ketika keluar bergerak tu Nabi berkata sendirian. Sebab tu saya kata tadi riwayat tu datang macam yang kata dalam sujud pun ada. Tapi riwayat yang betul yang kita kata yang lain tu para ulama banyak kata doa tu doa untuk pergi ke masjid. Doa pergi ke masjid sebab ketika keluar tu dalam keadaan gelap. Sebab riwayat yang tu datang dalam hadis nombor 763 Sahih Muslim. Dia kata apa? Dia kata fa kharaja ila salati wa huwa yaqul. Lalu baginda keluar kepada solat dalam keadaan baginda berkata. Dia baca doa tersebut. Yang riwayat sebelumnya ada datang dengan lafaz dia datang dengan lafaz dia kata dalam sujud. Baginda berkata dalam sujud. Tapi yang satu kata dalam ketika baginda bangun untuk pergi ke masjid. Okey. Tu keluar. Riwayat Abu Daud pun sama, keluar ke masjid. Riwayat Nasa'i pun riwayat Nasa'i datang untuk sujud. Datang untuk Ahmad datang dulu sekali. Jadi maksudnya kalau kita fahamkan lafaz yang datang tu orang tu boleh buat dua lah, sama ada dia nak buat dalam solat ketika sujud ataupun dia ketika bangun nak pergi ke masjid atau pergi nak bergerak ke solat. Pasal kegelapan. Zaman tak ada lampu, kita lampu terang. Zaman tak ada Baik. Okey, kita berhenti sini. Semua kemudian. Sekejap. Baca doa. Okey. Soalan YouTube, Ustaz pergerakan banyak bersebab tidak membatalkan solat. Ya, contoh untuk cari kayu bagi bunuh binatang bisa. Walaupun kiblat berubah. Betul. Ya, betul. So kita pernah terangkan dulu, kita kata kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam ketika solat subuh dan para sahabat tak batalkan solat. Diorang kejar orang yang tikam Umar dan siap Abdullah bin Auf tembakkan dia punya kain untuk skop orang tu. Tapi Abdullah bin Auf terus take over jadi imam. Diorang buat kerja tanpa cakap lah. Tanpa bercakap. Pergerakan yang dibenarkan oleh Nabi pun boleh buat lah. Tapi kita kata dalam keadaan tanpa bercakap. Bercakap dia batal. So, para sahabat Nabi tunjukkan macam tu. Diorang tak bercakap ketika buat pergerakan yang banyak tadi. Pasal benda yang dibenarkan. Ya, benda yang dibenarkan. Baik. Okey, wallahu a'lam. Nanti sini kemudian wasallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam.